Disilakan Yang Berhormat Kampar. Dato' Yang di-Pertua, saya berterima kasih atas peluang untuk turut bersama dan mempersembahkan ucapan ikhlas menjunjung kasih titah ucapan Seri Patua Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa membuka penggal kelima Parlimen yang ke-14 pada 28 Februari 2022 yang lalu. Tuanku telah menyebut tentang beberapa perkara yang amat penting, khususnya salah satu perkara mengenai kestabilan politik yang dikecapi kini menerusi kerjasama tripartisan melalui memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik yang telah ditandatangani antara pihak kerajaan dengan pihak pembangkang pada 13 September 2021. Melalui MOU ini, landscape politik negara kini lebih stabil bagi menjayakan agenda pembangunan demi kepentingan rakyat dan juga menyuburkan proses demokrasi negara di masa hadapan. Hasil kesepakatan dan kematangan ini, pindaan perlembagan persekutuan berkaitan perjanjian 1963 telah berjaya diluluskan pada sesi parlimen yang lalu dengan lebih 2/3 ahli Dewan Rakyat. Tuanku juga menyeru kepada ahli-ahli parlimen, ahli-ahli yang berhormat untuk terus mengekalkan persefahaman yang telah terbina dan juga memelihara kestabilan politik yang telah tercapai ini. Dato' Yang di-Pertua, satu perkara yang menjadi intipati persefahaman MOU tersebut adalah penggubalan Undang-Undang Anti Lompat Parti untuk memastikan semua ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat tidak mengkhianati mandat rakyat yang telah membuat keputusan dalam sesuatu pilihan raya. Dalam perkara ini, saya amat menyambut baik pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa ran Undang-Undang Anti Lompat ini akan dibentangkan dalam sesi parlimen ini. Saya amat berharap dan juga menyuruh ahli-ahli parlimen dalam Dewan Yang Mulia ini memberi sokongan penuh apabila rang undang-undang ini dibentangkan untuk perbahasan dan kelulusan pada minggu hadapan. Saya sedar memang di kalangan ahli-ahli parlimen juga ada pihak parti yang akan berasa kurang selesa jika undang-undang ini diluluskan, yang akan menghalang ahli parlimen daripada lompat dan menyebabkan kestabilan politik di dalam negara tergugak seperti mana yang kita lihat telah berlaku dalam langkah Sheraton pada tahun 2020 dan tempoh selepas itu. Saya berharap dan yakin bahawa kami dari Blok Pembangkang akan menyokong penuh kelulusan dan enactment ini. Apabila rang undang-undang ini diluluskan, ia juga ada selaras dengan titah tuanku yang menyuruh ahli berhormat di dalam Dewan ini untuk terus mengekalkan persefahaman yang telah terbina dan juga memelihara kestabilan politik yang tercapai ini. Namun begitu, persefahaman MOU yang tercapai ini tidak bermakna bahawa pihak pembangkang, khususnya Blok Pakatan Harapan, akan berdiam diri dan tidak akan membantah polisi-polisi atau enactment yang tidak adil dan wajar. Semata-mata kerana kami telah mendapat peruntukan ahli parlimen seperti ahli parlimen kerajaan. Kami tetap akan menyorokkan masalah-masalah rakyat dan juga akan menjaga kepentingan rakyat apabila perlu atau dipanggil. Ini adalah amat jelas daripada ucapan Ahli Berhormat Bagan pada hari pertama pembahasan titah ucapan tuanku, di mana beliau telah dengan jelasnya menyatakan bahawa pihak DAP dan kami percaya Pakatan Harapan akan membantah dan menolak pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit iaitu Akta 342 kerana pindaan tersebut akan menambahkan hukuman denda yang amat berat kepada setiap individu yang berjumlah 10,000 dan kepada pertubuhan perbadanan sampai 1 juta atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Ipoh Timur, boleh saya tanya soalan tentang Akta 342 yang dibangkitkan oleh Ipoh Timur tadi. Kita dengar berkenaan Akta 342 terdapat banyak bantahan terhadap akta tersebut dan kami saya ingat telah pun register bantahan kami sebagai Pakatan Harapan. Apakah pandangan Ipoh Timur berkenaan dengan kemungkinan kuasa yang diberi kepada Director General di dalam pindaan-pindaan Akta 342 tersebut? Director General itu kalau kita lihat kepada pindaan-pindaan yang dicadangkan tersebut, nampaknya lah macam ada kuasa yang amat banyak, mungkin even mutlak, seperti yang mungkin ada oleh enforcement officer seperti pihak polis. Jadi adakah ini satu perkara yang wajar dan sekiranya tidak, apakah cadangan Ipoh Timur terhadap pindaan tersebut? Terima kasih. Memang terima kasih Bukit Kelurku. Memang saya bersetuju dengan apa pandangan yang diberikan oleh Ahli Berhormat bahawa memang DG
memang mempunyai kuasa sedia ada yang cukup untuk menangani masalah-masalah yang berbangkit. Datuk Yang Ketua, pindaan ini adalah amat tidak adil dan berat terhadap rakyat Malaysia. Di sebaliknya, pihak kerajaan patut sedar bahawa masalah ini berpunca daripada segi pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang yang tidak saksama dan adil. Seringkali kita lihat menteri-menteri yang langgar SOP tidak diambil tindakan ataupun dikenakan tindakan yang amat ringan sekali. Rakyat telah muak melihat perkara begini berlaku. Seperti adanya dua darjat di antara menteri-menteri dengan rakyat jelata. Memang terdapat begitu banyak insiden-insiden yang menimbulkan kemarahan rakyat jelata. Jadi, jangan salahkan rakyat dan menghukum rakyat dengan denda yang lebih berat apabila menteri-menteri sendiri yang tidak mematuhi SOP yang dikenakan. Datuk Yang Dipertua, kami boleh lihat bahawa kami di pihak perbankan terutamanya Pakatan Harapan adalah tetap berpegang teguh kepada prinsip kami dan tetap akan menjaga kepentingan rakyat apabila dipanggil untuk membela nasib rakyat. Saya berasa amat kesal apabila adanya di kalangan parti perbankan dalam Dewan ini yang mengatakan bahawa MOU yang memberi peruntukan kepada semua ahli parlimen yang menandatangani MOU tersebut telah menyebabkan ahli parlimen Pakatan Harapan berubah dan tidak lagi menjaga kepentingan dan membela nasib rakyat. Ini adalah tidak betul sama sekali. Datuk Yang Dipertua, baru-baru ini kenaikan kos sara hidup telah membimbangkan dan menyusahkan majoriti rakyat jelata di mana kos harian sara hidup telah naik melambung tinggi dan tidak terkawal. Ini adalah menyusahkan dan membebankan majoriti rakyat yang masih merana daripada dalam kehidupan dari segi ekonomi dan belum pulih daripada kesan impak pandemik COVID-19 ini. Saya yakin banyak rakyat yang telah dan masih mengalami kesusahan akibat kehilangan pekerjaan dan juga ada yang mengalami pengurangan pendapatan untuk menyara kehidupan keluarga masing-masing. Oleh itu, saya mengambil kesempatan ini untuk bertanya apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk membantu dan menurunkan harga barangan keperluan agar kos sara hidup yang kini ditanggung oleh rakyat jelata tidak menjadi beban yang amat berat kepada rakyat masing-masing. Datuk Yang Dipertua, apabila Pakatan Rakyat mengambil alih tampuk pimpinan Kerajaan Pusat pada tahun 2018, pihak perbankan pada masa itu cuba mengambil kesempatan dan mendakwa bahawa harga barangan telah naik dan membebankan rakyat. Saya nak tahu di manakah suara-suara mereka sekarang apabila rakyat betul-betul mengalami kesusahan akibat kenaikan harga barangan keperluan mereka. Di manakah suara mereka sekarang apabila harga ikan kembung naik mendadak sehingga mencecah lebih daripada RM15 sekilo dan satu papan telur grade C mencecah RM11? Di manakah suara mereka sekarang apabila harga minyak masak mencecah RM28 untuk sebotol 5 kilo? Adakah mereka sekarang membisu semata-mata kerana mereka sekarang duduk dengan selesa di blok kerajaan di dalam Dewan Yang Mulia ini setelah bersekongkol dan berjaya menumpaskan Kerajaan Pakatan Harapan dengan langkah Sheraton dan mengkhianati mandat rakyat. Dalam hal ini, saya hendak pihak KBD-NKK mengambil langkah tanggungjawab dan memastikan bahawa kenaikan harga barangan dapat dikawal dan tidak menyusahkan rakyat biasa. Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin bertanya apakah perancangan berkenaan pensambilan harga runcit minyak petrol di petrol station yang akan diambil oleh pihak kerajaan memandangkan kenaikan harga minyak mentah berikutan krisis Ukraine Rusia akan menggugat ekonomi serata dunia. Datuk Yang Dipertua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengangkat satu isu aduan berkenaan dengan pengendalian sebuah koperasi yang dikatakan tidak menjalankan atau diuruskan dengan tulus sehingga ia menjadi satu kes penipuan terhadap ahli koperasi tersebut sejak beberapa tahun kebelakang ini. Koperasi berkenaan adalah Koperasi Pembangunan Pendidikan dalam singkat KOPP dan nombor koperasi adalah JPK 197 yang ditubuhkan untuk membantu ahli-ahli menyediakan beasiswa dan atau dana untuk pembelajaran masa depan keluarga mereka. Aduan-aduan telah diajukan kepada semua agensi-agensi berkaitan, terutamanya Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sejak beberapa tahun kebelakang ini. Namun begitu, aduan-aduan tersebut tidak diambil tindakan sehingga hari ini dan ia telah menjejakkan kepentingan ahli-ahli koperasi tersebut. Masalah yang dihadapi oleh ahli-ahli koperasi adalah seperti berikut. Ahli-ahli lembaga dan pihak pengurusan koperasi telah menguruskan koperasi secara tidak mematuhi akta yang diperuntukkan kerana nombor satu, pihak lembaga dan pihak pengurusan KOPP tidak menepati perjanjian untuk membayar balik pulangan modal jaminan skim beasiswa yang ditawarkan. Beasiswa juga tidak diproses seperti apa yang termaktub di dalam terma dan syarat perjanjian skim.
Nombor 2, mesyuarat agung koperasi dikendalikan dengan tidak mengundang semua ahli secara rasmi, hanya sebilangan kecil ahli menghadiri mesyuarat agung sahaja. Nombor 3, kelaporan keuangan tahunan audit tidak dikemukakan kepada ahli-ahli untuk pengetahuan semasa perkembangan kedudukan keuangan koperasi. Nombor 4, undang-undang kecil koperasi dan senarai anggota enggan dibekalkan sesungguhnya atas permintaan bertulis daripada ahli-ahli. Nombor 5, pihak pengurusan menghalang kaunselor koperasi menjalankan tugas dengan memberi berbagai alasan yang tidak munasabah. Nombor 6, tidak membenarkan ahli-ahli untuk memberhentikan skim untuk mendapat balik pelaburan modal jaminan seperti yang termaktub di dalam terma dan syarat perjanjian skim. Nombor 7, tidak mengaskini kedudukan pembayaran skim ahli-ahli dan dikemukakan kepada ahli-ahli secara tahunan yang bertulis. Nombor 8, memberhentikan skim ahli-ahli yang tertunggak bayaran tanpa memberi sebarang notis bertulis dan merampas segala pelaburan ahli-ahli. Aduan-aduan yang dibuat oleh ahli-ahli pemegang skim koperasi adalah seperti berikut. Nombor 1, wakil pegawai dari syarikat pemegang amanah iaitu Universal Trustee Malaysia Berhad dalam satu mesyuarat telah secara atas talian dengan pihak lembaga, pihak pengurusan dan ahli-ahli berkata bahawa pihak mereka hanya berfungsi seperti bank iaitu menerima bayaran dan menyimpan wang untuk koperasi sahaja. Adakah pengurusan sebegini mematuhi Akta Pemegang Amanah dalam braket perbadangan tahun 1952. Dan nombor 2, pihak berkuasa kerajaan yang mengawal selia Suruhanjaya Perkoperasi Malaysia SKM Sawangan Negeri Selangor tidak menyelesaikan masalah dan mempertahankan hak-hak ahli-ahli koperasi, sungguh pun aduan demi aduan telah pun dibuat secara rasmi. Oleh demikian, saya memohon kerja pihak Kementerian Pembangunan Usaha dan Koperasi untuk menyiasat dan menjelaskan sama ada kemungkinan terdapat salah guna kuasa dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam koperasi tersebut. Satu siasatan terperinci perlu dilakukan untuk agar tindakan yang sewajarnya boleh diambil terhadap pihak pengurusan KOPP untuk melindungi dan memelihara hak-hak dan kepentingan ahli-ahli koperasi pembangunan pendidikan KOPP dan juga demi pembangunan koperasi negara yang lebih menggalakkan. Datuk Yang di-Pertua, di dalam titah ucapan, Tuanku juga menyentuh isu pelaksanaan MyGTT sebagai pelbagai inisiatif terutama melalui transformasi pusat internet komunikasi ke pusat ekonomi digital keluarga Malaysia dan pelaksananya ke pelbagai kawasan Dewan Undang Negeri bakal merapatkan juran digital dalam kalangan masyarakat dan seterusnya nilai baru. Di dalam ucapan bajet 2022 yang lalu, Yang Berhormat Menteri Kewangan juga menyentuh bahawa pelaksanaan MyGTT adalah komitmen kerajaan untuk memastikan rakyat mendapatkan akses yang pantas kepada perkhidmatan kerajaan dan tidak lagi perlu pergi ke kaunter-kaunter pejabat kerajaan. Apakah perancangan untuk mengurangkan birokrasi dan penggunaan kertas bagi urusan orang ramai dengan perkhidmatan di kaunter, contohnya LHDN? Buat masa ini, firma peguam masih perlu menyerahkan borang sika HT iaitu hard copy dan dokumen sokongan ke kaunter-kaunter. Apakah ia boleh dihentikan dan penyerahan dilakukan secara atas talian? Ini boleh dijadikan titik permulaan melancarkan perkhidmatan LHDN di samping mendukung inisiatif membudayakan konsep tanpa kertas. Memandangkan kebanyakan urusan-urusan LHDN boleh dilakukan secara online, contoh penghantaran dokumen perjanjian untuk tujuan penyertaman, adjudikasi hartanah, bayaran stamp duty. Saya pohon kerajaan sama ada dapat mengkaji dan membolehkan pempalang borang sika HT dikemukakan secara online dalam tempoh 60 hari tarikh pesan seperti mana yang ditetapkan. Urusan ini dapat dipermudahkan memandangkan pada ketika permohonan untuk adjudikasi hartanah, dokumen-dokumen yang perlu telah pun dipelampirkan bersama. Selain itu, ia dapat mengurangkan penggunaan kertas dan mendukung komitmen kerajaan untuk memastikan rakyat mendapat akses yang pantas kepada perkhidmatan kerajaan dan tidak lagi perlu ke kaunter-kaunter pejabat kerajaan. Begitu dengan permohonan Datuk Yang di-Pertua, semenjak pandemik COVID-19 ini, lebih ramai pengguna-pengguna telah beralih kepada konsep pembelian dan penjualan barangan atas talian iaitu online. Dan dengan perkembangan ini, masalah-masalah berbangkit dengan berkenaan syarikat pengendalian hantar barangan iaitu courier service dengan izin. Sebagai contoh, buat masa ini, syarikat JNT Kampa mengalami masalah penghantaran barangan yang dikendalikan syarikat tersebut dalam tempoh yang terdekat.
buat masa ini terdapat kelewatan sehingga 2 minggu dan masih berterusan untuk penghantaran barangan yang dikendalikan oleh syarikat JNT Kampa. Kelewatan ini telah menyebabkan kerugian dan kesusahan kepada peniaga-peniaga atas talian ini kerana mereka tidak dapat menghantar barangan mereka dalam tempoh yang ditetapkan dan pelanggan membatalkan tempahan mereka masing-masing apabila gagal menerima barangan yang dibeli dalam tempoh yang dihadkan. Selain itu, peniaga yang mengalami masalah cash flow kerana mereka tidak akan menerima pembayaran sehingga barangan yang ditempah selamat dihantar kepada pelanggan-pelanggan. Masalah sedemikian memang akan menjejaskan kelancaran perniagaan online dan tidak boleh dipandang remeh oleh pihak kerajaan. Walaupun aduan-aduan telah dipanjang kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia pada 28 Februari 2022, akan tetapi sehingga hari ini kes ini masih belum diselesaikan. Pengadu sekadar menerima maklum balas dari kementerian bahawa aduan telah diterima dan diberi nombor rujukan aduan iaitu 0322-01-003627-JNT. Oleh itu, saya berharap pihak kementerian memandang serius aduan ini dan menyelesaikan aduan ini dengan secepat mungkin. Datuk Yang Bertuan, izinkan saya membangkitkan satu lagi isu dengan singkat iaitu projek pembinaan Hospital Kerajaan Kampar. Datuk Yang Bertuan, walaupun saya telah sering kali membawa isu pembinaan hospital daerah Kampar yang baru dalam Dewan Yang Mulia ini, namun sehingga hari ini kita masih menunggu perkembangan ataupun status terkini yang tergandala sejak langkah syaratan tersebut. Walaupun kerajaan BN telah pada tahun 2012 memberi janji bahawa sebuah hospital kerajaan yang baru akan dibina untuk menggantikan hospital Kampar yang uzur dan usang di atas yang telah dibina di atas kawasan bukit dan adalah tidak lagi bersesuaian dan tidak dapat menampung bilangan penduduk Kampar yang kini berjumlah 104,552 penduduk mengikut laporan statistik sosio-ekonomi yang diedarkan baru-baru ini. Namun, tiada perkembangan ataupun sebarang langkah yang diambil oleh Kerajaan Barisan Nasional sehingga pembintangan bajet 2020 yang diumumkan oleh mantan Menteri Keuangan Yang Berhormat Bagan. Kerajaan Pakatan Harapan telah mengumumkan peruntukan sebesar 1.6 bilion untuk membina hospital baru di Kampar. Penduduk Kampar menyambut baik pengumuman tersebut dan amat bersyukur atas kelulusan dan penyediaan peruntukan Kerajaan Pakatan Harapan untuk membina hospital baru di Kampar kerana ia akan merupakan satu-satunya hospital kerajaan di bawah dalam daerah Kampar dan kawasan-kawasan sekitar. Akan tetapi sehingga hari ini kami masih menunggu perkembangan selanjutnya daripada kerajaan hari ini. Walaupun saya telah sering membawa isu ini ke Dewan, setiap kali jawapan yang diberikan oleh Menteri Kesihatan adalah sama walaupun Menteri Kesihatan adalah berbeza sekarang. Sila gulung. Sikit saja, satu peringatan saja, betul. Sebagai perancangan masa ini sebagai perancangan pembinaan hospital, pihak kementerian masih dalam proses mengenal pasti lokasi yang sesuai untuk pembangunan hospital baru Kampar tersebut. Saya difahamkan ada 2 lokasi yang telah dikenal pasti sejak 2 tahun yang lalu, tapi hingga hari ini kerajaan masih tidak dapat membuat keputusan yang muktamad manakah bidang yang patut dipilih untuk menjadi tempat tersebut. Oleh yang demikian, saya memang berharap kerajaan Menteri Kesihatan dapat memberitahu kepada Dewan Yang Mulia ini bilakah cadangan tahapan hospital baru ini dapat dimuktamadkan agar pembinaan hospital Kampar baru ini dapat dimulakan dengan secepat mungkin dan tidak dilenggar-lenggar lagi. Saya berharap Menteri Kesihatan memandang serius isu ini dan dapat menyelesaikan masalah pembinaan hospital Kampar baru yang telah diumumkan dalam tahun 2019 dalam bajet pembinaan bajet 2022. Dengan itu, Datuk Yang Di-Pertua, saya pohon menyokong titah diraja. Banyak lagi? Banyak lagi ke? Sikit je. Okey, Dah habis dah. Habis Dapat. Cukup dah. Thank you. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Baik, terima kasih. Yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat,